Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita ada kelas KBS pembuatan roti. Sebelum ni cikgu ada masuk tajuk kaedah menyediakan kemasan akhir untuk bind. Okey, kemudian dah kita buat, cikgu ada bagi kertas tugasan. Setakat ni yang dah jawab kertas tugasan cikgu hanya seorang saja. Yang lain masih lagi belum hantar tugasan yang diberikan. Jadi cikgu harapnya kamu dapat buat tugasan yang diberikan lah. Sebabnya cikgu kita dah nak habis dah tajuk bind ni. Ada lagi 2 tajuk. Ini kita akan belajar untuk 2 tajuk terus. Jadi lepas ni, lepas habis tajuk ni, kita akan masuk tajuk yang lain pula. Okey. Hari ini cikgu akan fokus pada menyemak kualiti dan kuantiti bind serta merekod aktiviti penyediaan bind. Kita masuk 2 tajuk terus untuk hari ini ya, sebab tak banyak. Okey. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat untuk mengenal pasti kualiti dan kuantiti roti, merekod aktiviti penyediaan roti. Okey. Roti dengan bind ni benda yang sama saja. Okey. Sama aja, roti ke bind ke sama aja, tak ada masalah nak guna bind ke atau nak guna roti pun tak ada masalah. Tapi selalunya bila kita cakap pasal bind ni merujuk pada roti yang bersaiz kecil, bersaiz lebih kurang dalam tapak tangan macam tu kan. Itu panggil bind kan. Tapi kalau bila kita sebut roti ni, macam roti gardenia pun roti juga kan. Dia bersaiz lebih besar. Tapi kalau dari segi pengajaran kita, kalau nak sebut roti pun tak apa, bind pun tak ada masalah. Sama je. Okey. Kualiti dan kuantiti bind. Okey. Ini adalah selalu macam mana kita nak tentukan kualiti bind kita tu adalah yang berkualiti tinggi. Ini adalah kriteria yang selalu dinilai lah. Okey. Pertama sekali adalah segi bentuk roti. Okey, bentuk bind tersebutlah. Contohnya, bind adalah bersaiz kecil. Biasanya mereka adalah bersaiz tapak tangan atau lebih kecil, berbentuk kubah. Kubah tu maksudnya ada lengkungan, ada inilah bentuk bulat, separa bulat tu kan, dengan bahagian yang rata. Rata tu bahagian yang bawah yang dibakar lah. Kemudian tekstur bind, dalam tekstur yang lembut, maksudnya lapisan dalam bind tu tekstur yang lembut. Kulit luar tekstur yang lancar dan tekstur yang lancar lah. Okey, kiranya kalau bind tu nak tahu kualiti dia menepati kualiti yang yang baik, mestilah dalam dia tu tekstur yang lembut. Kalau keras tu kiranya tak mencapai kualiti yang ditetapkan lah. Kemudian lapisan luar mestilah sekata, lincin je dia punya lapisan luar. Nombor 3, aroma roti. Okey, roti segar berbau yang menyenangkan, baik dan menyelerakan. Okey, kalau kata bind yang kita hasilkan, roti kita hasilkan tu menghasilkan bau yang wangi, yang menyelerakan, maksudnya menepati kualiti lah. Tapi kalau kata bila kita buat tak menghasilkan satu aroma yang sedap, maksudnya bau hanyut dan sebagainya, maksudnya kita gagal lah mencapai tahap kualiti yang ditentukan. Okey, kemudian warna roti. Warna mestilah coklat terang. Kalau gelap sikit, kalau macam roti kopi atau roti koko, dia memang warna gelap kan. Tapi bukannya gelap yang sampai macam hanyut hitam tu, tak. Gelap sikit je, sesuai dengan warna yang kita nak lah. Tapi kalau kata bind biasa yang tidak pakai pewarna ni, yang tidak ada warna dan perasan ni, warna dia coklat terang. Jangan terlampau gelap. Itu kualiti yang kita nak capai untuk bind yang terbaik lah kan. Okey, rasa dan perasa roti. Okey, bind manis adalah rasa manis dan lembut, dan bind kosong rasa lembut. Okey, rasa bind adalah sangat enak dan menyelerakan. Faktor yang berkaitan dengan kualiti dan kuantiti roti, proses penyediaan dan suhu. Di kualiti boleh ditemak dengan tekstur, kesegaran, warna dan tarikh tamat tempoh. Perlu mengikuti langkah-langkah resepi dan mengikut resepi standard. Okey. Kualiti boleh kita nilai dari segi tekstur dia macam mana, kesegaran dia macam mana, warna dia macam mana, bila tarikh tamat tempoh itu dah kita boleh capai bila mana kita ikut betul-betul resepi yang telah diberikan. Okey, kemudian bila dah habis
kita proses penilaian kualiti dan kuantiti by, kita akan masuk proses yang terakhir dalam penyediaan bahan, iaitu adalah proses merekod aktiviti penyediaan bahan. Okey, ini adalah carta alif penyediaan bukan penyediaan bahan, maksudnya carta alif macam mana aduan itu, macam mana kita nak buat penambahbaikan lah aduan dan sebagainya kan. Okey, yang pertama sekali dia kata syaf tanggungjawab ke atas jabatan perlu memberi tugasan khas kepada kaki tangan kanan. Okey, kemudian macam katakanlah kamu sebagai ketua syaf, okey, kamu nak menghasilkan bahan roti manis ataupun bahan keju kan. Jadi apa yang kamu kena buat, kamu kena bagi arahan. Macam cikgu selalu bagi kamu arahan, okey, hari ni kita nak buat roti sausage. Jadi kamu kena sediakan bahan. Orang ni buat yang ni, orang tu buat yang ni, orang ni buat yang ni. Itu yang dikatakan memberi arahan. Okey, kemudian huraian kerja dan tajuk. Macam cikgu selalu buat dekat kamu, cikgu akan huraikan apa kita nak buat hari ni. Okey, apa tugasan? Itu yang dimasukkan. Okey, kaki tangan mesti melaporkan semua penyediaan dan aktiviti terakhir kepada chef yang bertanggungjawab. Okey, bila dah cikgu dah bagi huraian, kamu buat semua, kamu laporkan pada cikgu apa yang perlu dibuat kan. Kalau kamu yang ketua, maksudnya orang akan melaporkan pada kamu. Di kaki tangan mesti bertanggungjawab pada semua produk yang dihasilkan. Produk mesti dilakukan sehingga ia siap mengikut senarai tembok. Mesti ikut panduan step by step, langkah demi langkah, tak boleh skip pun. Okay. Kemudian sebarang perkara yang timbul hendaklah dimaklumkan kepada syekh yang tanggungjawab bagi mengeluarkan arahan. Ini kalau kata contohnya berlaku kemalangan ataupun kata kelemahan dalam pengurusan. Contohnya bahan yang dihasilkan tu tak seperti yang diharapkan. Mungkin kata tengok dia punya kualiti tu dari segi macam warna dia tu agak macam hanyut sikit kan. Jadi apa yang perlu dibuat dan sebagainya kena bagi tahu lah. Kena bagi tahu kepada ketua syekh ataupun ketua yang in charge tu untuk buat penambahbaikan pada sesi yang seterusnya. Okey, ini adalah susunan aliran melaporkan penyediaan roti. Selalu kita buatlah, guru memberi arahan kepada pelajar membuat roti, pelajar sedia dan bakar, kemudian melaporkan kepada guru untuk pemeriksaan akhir dan dokumentasi. Ini yang selalu berlaku waktu kamu buat amali kan. Cikgu bagi arahan, kamu buat, okey, hari ni nak buat apa? Kau pelajar jalankan. Last sekali bila kamu dah siap apa semua, kamu akan bagi tahu cikgu, cikgu dah siap. Betul tak? Kemudian cikgu akan main tengok kamu punya kualiti kerja kamu macam mana. Ini yang berlaku. Okey, nanti kita akan buat bahan sebenarnya. Tapi tengoklah cikgu akan fikirkan macam mana cara nak buat kan. Okey, seterusnya format penyediaan roti. Okey, yang ni hanya sebagai satu senarai semak lah. Senarai semak kamu kena, kalau kata kat sekolah cikgu tak sedialah benda ni. Tapi kalau kamu sebagai seorang pengusaha kedai roti, benda ni kamu kena ada. Kita buat penyediaan, cekap ke, tak cekap ke, apa ke, perlu adalah. Okay, kemudian kaedah laporan aktiviti penyediaan bahan. Kaedah secara lisan. Kaedah secara lisan. Macam mana kita nak buat laporan penyediaan bahan? Dia ada 3 kaedah. Pertama lisan, semak, ketiga bertulis. Iaitu pertama sekali lisan. Kaedah lisan merupakan arahan yang dikeluarkan melalui perkataan dari mulut, tidak tercatat di dalam kertas. Tidak tercatat di dalam kertas. Maksudnya cikgu bagi arahan saja. Cikgu bagi arahan, kamu buat. Itu yang kata kaedah laporan lah. Atau kemudian kamu pun melaporkan pada cikgu balik melalui lisan saja. Maksudnya kamu ceritakan balik apa yang kamu dah buat ke, ataupun apa yang terjadi ke. Itu yang dikatakan laporan lah. Yang kedua, senarai semak. Ia satu bentuk atau dokumen yang digunakan untuk mengesan pencapaian atau aktiviti produk. Ia adalah satu bentuk yang digunakan untuk merekod kecekapan dan ketidakcekapan dalam seorang individu melakukan produk.
Terdiri daripada butir-butir seperti nama item, tarikh, nama individu, masa, tempat dan nama penilai. Senarai maklumat kekompetenan kepada dicapai juga termasuk. Borang ini hendaklah difailkan selepas penilaian. Ini yang dimasukkan kata saya semak, cakap ke tidak. Kalau cikgu kata, okey, pelajar A ni kena menghasilkan roti manis. Maksudnya buat roti inti kacang merah. Jadi cikgu akan nilai kamu cakap ke ataupun tidak. Ataupun kamu buat penilaian sendiri. Kamu boleh tak buat? Mula pada proses sediakan bahan, sediakan peralatan, kemasan, kebersihan, kemudian keselamatan, lepas tu macam-macam lah. Lepas tu proses penyediaan, proses membakar, lepas tu kemasan dan sebagainya. Itu yang akan dinilai. Macam ni kan? Okey. Kemudian last sekali bertulis, laporan secara bertulis. Ia adalah untuk pengajaran, dalam bentuk pengajaran yang telah disenaraikan dengan jadual perjalanan. Ia adalah bentuk pengajaran yang boleh disenaraikan dengan perkara atau aktiviti yang perlu dilakukan. Contoh, orang resipi standard, memo, nota atau peringatan lah. Yang ni kalau selalunya cikgu akan bagi macam nota kat kamu kan. Suruh salin ataupun suruh kamu catat. Itu adalah laporan secara bertulis lah. Okey. Seterusnya kita tengok tata cara melaporkan aktiviti penyediaan ban manis dan savoury. Pertama, laporan ini digunakan untuk mengesan item yang telah dilakukan untuk hari itu. Kenapa perlu buat laporan lah ni? Kedua, mengesan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk hari itu. Ketiga ni, bagi membolehkan keseimbangan produk, pemeriksaan mudah dalam stok, mengenai pasti tarikh pengeluaran, untuk menghantar laporan itu kepada orang yang bertanggungjawab untuk diperiksa dan diluluskan. Setelah diluluskan, orang yang melakukan laporan pengeluaran mempunyai untuk memberi tanda tangannya. Okey. Maksudnya kenapa kita kena buat laporan lah kat sini. Pertama sekali kata sini, untuk mengesan item yang telah dilakukan untuk hari itu. Maksudnya orang tu, ketua tu dia tahulah apa yang berlaku, apa yang telah dibuat pada hari itu kan. Kedua, mengesan jumlah pengeluaran. Kuantiti yang dikeluarkan sama tak seperti kuantiti yang dimahukan. Kemudian membolehkan keseimbangan produk, pemeriksaan mudah dalam stok. Maksudnya supaya stok tu sentiasa ada lah. Kemudian mengenai pasti tarikh pengeluaran, untuk menghantar laporan itu kepada orang yang bertanggungjawab untuk diperiksa dan diluluskan. Kemudian untuk mendapatkan tanda tangan ni lah yang periksa kuantiti produk tu kan. Okey, ini adalah laporan pengeluaran. Contoh laporan pengeluaran lah. Rasa lebih kurang sama je yang selalu kamu buat kan. Lebih kurang sama je. Okey. Dekat tu dulu nota kan. Okey. Jadi untuk hari ni, cikgu nak kamu salin nota. Bermula yang slide yang number yang pertama ni lah, sekali tajuk dia. Lepas tu objektif, kualiti dan kuantiti ban, merekod aktiviti penyediaan ban ni, merekod sampai. Okey, yang ni kena salin lah. Yang ni kena salin, had ni kena salin. Biru je 6 biji, tak ada masalah. Yang ni kena salin. Salin. Yang ni pun kena salin. Okey, dan last sekali soalan pengukuhan. Okey. Soalan pengukuhan ni pun kamu kena jawab. Ada 2 set soalan pengukuhan cikgu bagi ni. Maksudnya ada 10 soalan. Jadi jawab ke 10 soalan. Okey, bila dah jawab, tolonglah hantar kepada cikgu jawapan yang kamu dah buat. Jangan duk peram dekat rumah lah. Okey, tolong jawab dan hantar kepada cikgu. Okey. Sekian saja cikgu punya kelas hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu. Kalau tak faham ke apa-apa,
Sebabnya nanti minggu depan kan minggu satu lagi kan kita nak buat amali kan. Okay, kalau macam tu cikgu sudahi kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.